أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini. Kita dipertemukan, kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama dalam My Quran Time, baca, faham, amal, dan bertuah kita pada hari ini. Kita bersama ya Al-Fadhil Ustaz Tirmizi dan juga tetamu jemputan offline bersama di dalam studio Dr. Muhammad Hafiz Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya, selamat datang. Terima kasih, alhamdulillah. Masya-Allah. Ya Ustaz Tirmizi, kita mengucapkan adu-aluan kepada tetamu kita selepas lama kita ya secara online sahaja. Allah mudahkan dan kita doakan Ustaz ya diberikan afiah, kesihatan kepada semua tuan-tuan sekalian agar kita dapat mengulang kaji halaman 312 hingga 317 pada hari yang berbahagia ini. Jadi kita ingin sama-sama ya belajar daripada Dr. Muhammad Hafiz yang banyak pengalaman ya di luar negara, dalam negara, ilmu qiraat, ilmu tafsir, pelbagai perkara. Kita nak melihat apakah ya yang pernah kita belajar untuk kita sama-sama cerahkan daripada surah Taha pada halaman 312. Di hujung di atas itu adalah berkaitan dengan surah Maryam ya, conclusion, kesimpulan di mana Allah menyatakan bahawa kalau kita beriman, beramal soleh, Allah masukkan, Allah tanamkan pada diri kita wudda ya, satu kasih sayang yang menyebabkan kita, walaupun saya berjumpa dengan Dr. Muhammad Hafiz ni kali pertama kot ya, dengar nama selalu, tapi alhamdulillah rasa wudda itu harapnya juga apabila kita bersama di sini dan juga sampai di akhirat sana. Dan bagaimanakah untuk kita membina iman itu? Sudah tentunya daripada panduan daripada Al-Quran. Itu sebabnya kita nak baca ayat yang pernah menggegarkan Saidina Umar, menyebabkan beliau memilih untuk kembali pada agama fitrah, ayat 1 hingga 5. Kita baca bersama dengan Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, insya-Allah kita mulakan perbincangan kita My Quran Time, baca, faham, amal. Asasnya perbincangan Al-Quran kita baca terlebih dahulu pada ayat pertama hingga pada ayat kelima, insya-Allah. Lepas tu dicerahkan oleh yang berbahagia bintang ataupun tetamu jemputan kita pada hari ini, Dr. Hafiz, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلا تذكرة لمن
Surah Al-Azim ayat 1 hingga 5. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perkataan yakhsha di dalam ayat yang ketiga ini, dan di dalam surah ini ada banyak kali berulang perkataan khauf, takut, juga diterjemahkan. Kalau tuan-tuan ada mushaf yang ada terjemahan perkata, digunakan juga terjemahan takut kepada siapa. Itu yang kita ingin sama-sama. Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Hafiz, untuk Ustaz kalau katakan boleh mencerahkan ayat yakhsha ini, khasyiyah ini banyak kali berulang dalam surah ini, dan khauf pun banyak kali berulang. Kalau boleh dicerahkan apa beza di antara khasyiyah dan juga khauf. Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz di atas persoalan tadi, perbezaan di antara khasyiyah dan khauf. Kalau kita lihat daripada sudut terjemahannya Ustaz, sama sahaja, iaitu takut. Tetapi masya-Allah, Allah Subhanahu Wa Taala memilih kalimah yang paling tepat, dan itulah di antara mukjizat Al-Quran. Dan kembali kepada persoalan tadi, khasyiyah yang bermaksud takut, dia mempunyai makna yang lebih mendalam. Kata para ulama tafsir Al-Quran, khasyiyah itu datang bersama-sama je dengan perasaan ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Datang bersama-sama je dengan perasaan mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kedua-dua ini terbina atas dasar ilmu. Jadi dengan ilmu itu seseorang semakin mengagungkan Allah dan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah perasaan khasyiyah yang ada dalam seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala khauf adalah perasaan takut, kebimbangan terhadap sesuatu mudarat. Seperti mana kalau kita lihat di dalam ayat yang dibacakan tadi, illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali sebagai peringatan kepada mereka yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalimah khauf yang datang di dalam surah ini menunjukkan ketakutan kepada sesuatu seperti ular. Tongkat jadi ular, ya. Jadi itulah perasaan takut kepada ular yang tidak diiringi dengan mahabbah, yang tidak diiringi dengan kecintaan, yang tidak diiringi dengan ilmu. Tetapi khasyah itu adalah ketakutan yang terbina atas dasar ilmu, yang membuatkan kita semakin cinta kepada Allah, semakin mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan disebutkan di dalam hujung surah Al-Bayyinah tentang balasan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ganjaran mereka berada di dalam syurga Aden. Zalika liman khasyiya rabbah. Demikianlah balasan bagi mereka yang takut, tapi bukan takut yang biasa, takut yang diiringi dengan keagungan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Terima kasih diucapkan pada Dr. Muhammad Hafiz mencerahkan, ya. Takut yang atas dasar ilmu, mahabbah, itu khasyiyah, ya. Seperti ulama takut kepada Allah itu innama yakhshallah min ibadihi ulama. Tapi kalau takut harimau, ya, takut kepada ular, ya, tongkat menjadi ular seperti yang berlaku kepada Nabi Musa, ya, apabila Nabi Musa melihat juga tali dan juga tongkat menjadi ular, ada rasa takut. Penggunaannya itu kerana bukanlah kerana cinta, ya. Ini takut yang menjauh, ya, tetapi inilah yang kita dapat fahami, dan alhamdulillah ini pencerahan daripada halaman 312. Jadi inilah kisah Nabi Musa, ya. Surah Taha ini penuh dengan kisah Nabi Musa, dan diteruskan lagi pada halaman 313. Menarik apabila bertemu Tuhan, bertemu Allah, dan diberi training, diberi latihan, tongkat jadi ular, Ustaz, ya. Satu mukjizat. Tetapi ada satu lagi mukjizat yang disampaikan pada ayat 22, pendek sahaja yang disampaikan. Kita bersama dengan Ustaz Tirmizi, kita baca ayat 22 dan 23 lah sekaligus. Untuk nanti Ustaz boleh cerahkan bila mukjizat ini akan digunakan. Silakan Ustaz Tirmizi. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wadmum yadaka ila janahika takhruj آية
Surah Al-Azim ayat 22 dan 23, dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, nescaya akan keluar cahaya putih yang tidak cacat sebagai mukjizat yang lain untuk kami perlihatkan kepadamu sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar. Jadi Allah sudah menjelaskan tentang tongkat menjadi ular. Ini memang satu ayah yang besar sebagai satu kebesaran Allah yang besar. Tapi ada satu lagi Ustaz. Kalau Ustaz boleh cerahkan kat sini, mukjizat Nabi Musa ini ada banyak ya. Tetapi yang kedua ini apa kaitannya dengan mukjizat pertama, dan diajarkan pula, diberikan penekanan ketika Nabi bertemu Tuhan di Muqaddas Situa. Silakan. Masya-Allah, alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz di atas persoalan yang kedua. Berkaitan dua mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Musa alaihi salam, dan sebagaimana kita tahu bahawa peristiwa ini berlaku apabila Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam di satu lembah yang bernama Lembah Tua. Baik. Mukjizat yang pertama adalah apabila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk mencampakkan tongkatnya, lalu berubah tongkat tadi menjadi ular yang besar. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan semula untuk mengambilnya. Maka kembalilah ular tadi kepada tongkat semula. Manakala mukjizat yang kedua, iaitu apabila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk meletakkan tangannya di dalam bajunya, di bawah ketiaknya. Dan apabila Allah perintahkan supaya dikeluarkan, lalu terpancarlah cahaya putih yang sempurna. Jadi disebutkan bahawa dua mukjizat tadi, satu mukjizat yang bersifat luaran ya, yang dapat dilihat oleh Nabi Musa alaihi salam, yang terasing daripada jasad Nabi Musa. Sedangkan tangan yang mengeluarkan cahaya putih yang sempurna itu adalah mukjizat yang ada pada diri Nabi Musa alaihi salam, dan kedua-dua mukjizat ini berfungsi untuk meningkatkan keyakinan kepada Nabi Musa alaihi salam dalam apa jua keadaan pun Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan memberikan bantuan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan kedua-dua perkara ini juga terjadi apabila Firaun menghimpunkan ahli sihirnya dan Nabi Musa alaihi salam berdepan dengan mereka. Maka ketika itulah Nabi Musa alaihi salam menggunakan ataupun menunjukkan kedua-dua mukjizat ini. Kedua-duanya. Dan mukjizat ini, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa fungsinya. Antaranya adalah untuk meningkatkan keimanan. Sebagaimana Bani Israel melihatnya, lalu mereka menambah keimanan, kepercayaan kepada Nabi Musa alaihi salam. Manakala ahli sihir pula, apa yang akan berlaku kepada mereka, insya-Allah kita akan huraikan selepas ini, insya-Allah. Okey, jadi itu yang menariknya ya, berkaitan dengan mukjizat itu tadi, untuk satu menambahkan keyakinan ya kepada Nabi Musa, dan juga apabila dihadapkan bersama dengan Bani Israel, bersama dengan Firaun, bersama ahli sihir, sudah tentunya ia juga untuk membuktikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala al-kubra, ayatina al-kubra sebentar tadi, agar kita dapat ya kaumnya kembali beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi alhamdulillah itu yang disampaikan pada halaman 313. Nabi Musa minta agar dimudahkan urusan, dijelaskan percakapannya, difahami, dan juga diminta Nabi Musa minta agar dibekalkan pembantu ya, Nabi Harun, abangnya itu, bersama dalam perjuangan. Dan pada halaman 314 ini Allah mengingatkan kita dengan beberapa ayat. Ayat 38, 39, 40 ya, peristiwa-peristiwa sebelum Nabi Musa bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, sejarah beliau. Allah ingatkan, dan diakhirkan dengan ayat 41 yang pendek. Jadi kalau minta Ustaz Tir baca 41 tu pendek sangat kan. Jadi kita mintalah Ustaz Tirmizi membaca ayat 40 dan 41 ya, 40 dan 41, dan kita akan lihat mengapa ayat 41 itu, istilah wastana'tu kali nafsi itu amat penting untuk kita ambil pelajaran kaitan dengan diri kita pada tahun ini. Jadi silakan Ustaz Tir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله
فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. Surah Al-Azim ayat yang ke-40 adalah salah satu daripada ayat Allah mengingatkan ketika saudara perempuanmu berjalan lalu dia berkata kepada keluarga Firaun, bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikan kepadamu agar senang hatinya, kepada ibumu agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang. Allah mengingatkan kepada Nabi Musa, engkau pernah membunuh seseorang di Mesir dahulu, lalu kami selamatkan engkau daripada kesulitan yang besar. Kami mengujimu dengan beberapa ujian yang berat, lalu engkau tinggal beberapa tahun di Madian. Dengan kemudian engkau wahai Musa datang menurut waktu yang ditetapkan. Di situ Allah mengingatkan kepada Nabi Musa beberapa perkara daripada ayat 38 hingga 40 disimpulkan dengan satu perkataan yang amat hebat, wastana'tuka li nafsi. Pencerahan daripada Dr. Hafiz untuk kita ambil pelajaran pada diri kita tahun ini. Silakan. Masya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz di atas persoalan berikut. Masya-Allah, sebelum ayat ini, sebelum Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wastana'tuka li nafsi, beberapa ayat sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut satu persatu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Di antaranya bermula dengan Allah mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa alaihi salam untuk meletakkan Nabi Musa di dalam tabut dan ke dalam sungai. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga berikan kelebihan kepada Nabi Musa sehingga mereka yang memandang Nabi Musa ada perasaan cinta kepada Nabi Musa alaihi salam sehingga Nabi Musa terselamat daripada ancaman Firaun. Dan beberapa nikmat lagi sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Fadhil sebentar tadi. Masya-Allah. Kemudian bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wastana'tuka li nafsi, aku telah memilihmu untuk diriku. Kata Syekh As-Sa'di, aku telah mencurahkan segala perbuatan, kenikmatan dan kebaikan-kebaikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Tujuannya kerana Allah memilih perkara-perkara itu diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, ada tujuannya, iaitu agar engkau menjadi insan yang tercinta dan istimewa bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan agar Nabi Musa mencapai tingkatan dalam anugerah ini sampai kepada peringkat ulul azmi. Masya-Allah. Dan itu di antara kelebihan yang Allah berikan. Kemudian kalaulah kita nak kaitkan dengan kita pada hari ini, masya-Allah. Ya. Bagaimana untuk kita muhasabah, bagaimana untuk kita reflect adalah kita juga mengenang sebagaimana Allah ingatkan Nabi Musa alaihissalam tentang nikmat-nikmatnya, maka kita juga harus mengenang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sama ada daripada sudut hartanya, kesihatannya, kedudukannya, pangkat dan sebagainya. Bagaimana kita ini sebagai insan yang terpilih, ya Allah bagi ilmu, Allah bagi harta, dan dengan nikmat-nikmat itu kita menjadi insan yang special, yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka suka saya mengajak diri saya dan semua para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala agar selalu muhasabah. Senaraikan, kalau kita mampu untuk senaraikan satu demi satu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dan Allah memilih kita untuk menerimanya, maka hendaklah kita membawa semua nikmat-nikmat itu ke jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala redai. Jadi itu dia punya mesej yang kita ambil daripada ayat 41 Ustaz ya. Maksudnya segala nikmat yang Allah bagi kepada kita sebenarnya adalah untuk dinafsi, untuk membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah pada ayat 42 itu mungkin mesejnya lebih clear Ustaz ya, bahawa idhab anta wa ahuk, iaitu perhatikanlah ataupun pergilah kamu dan juga saudaramu melakukan misi.
ya. Maksudnya kalau kita ada banyak nikmat di situ Ustaz, adakah maksudnya semua orang tuan-tuan yang sedang mendengar sekarang ini, kita kena buat sesuatulah misi membawa orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalau dapat kereta, dapat rumah yang bagus apa sebagainya, bukannya kita hanya sekadar happy-happy jelah kita, tetapi untuk membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mesej yang kita nampak pasal bila dah dapat banyak nikmat ini mencabar juga Ustaz, ya. Idhaba ila fir'auna innahu tagha, ya. Dah Allah bagi macam-macam itu, bukannya pergi suruh bercuti ke apa ke, pergi jumpa Firaun, kan. Dia sebenarnya dah pergi Madian tu, dah ada keluarga, happy-happy je lah, kan, berjalan apa, pergi lawat Mesir, tengok piramid ke, tengok apa sebagainya, tapi rupanya kena pergi bertemu dengan Firaun dan mengingatkan kepada Firaun. Jadi mungkin Ustaz boleh komen sikit dari segi apa peranan kita zaman sekarang, ya, bila kita ambil paralel keselarian dengan apa yang diperoleh oleh Nabi Musa ini sendiri. Masya-Allah, ya, soalan yang sangat cantik tu. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan nikmat kepada Nabi Musa alaihi salam, kita dapati bahawa nikmat itu bukanlah untuk dinikmati untuk diri sendiri. Masya-Allah. Tetapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah kepada Nabi Musa alaihi salam, Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihi salam, maka peranannya ada satu misi yang lebih besar. Ya. Bagaimana kita membawa hidayah yang Allah berikan kepada kita dan kita berkongsi kepada mereka yang lain, terutamanya mereka yang belum mungkin menjumpai jalannya. Jadi caranya adalah untuk kita menggalakkan, kita mengajak orang lain sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang kita tak pernah rasai. Sebelum kita mendapat hidayah, macam mana perasaan kita, dan setelah mana kita dapat hidayah, macam itulah kita nak orang lain juga merasainya. Hidayah ini, ya, hidayah itu. Ya, jadi itu satu pelajaran penting, ya, di mana apabila kita diberikan macam-macam, termasuklah paling tinggi hidayah, ya. Kita kena pergi mengingatkan, membantu orang lain merasai nikmat paling besar hidayah ini. Inilah yang boleh kita ambil pelajaran daripada kisah Nabi Musa sehingga halaman 314. Kita berehat sebentar, selepas ini kita akan menyambung halaman 315, bagaimana bila Nabi Musa menggunakan segala nikmat yang ada melaksanakan misi bertemu Firaun. Kita berehat, kembali My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu war'au an'amakum inna fi dhalika laayatin liulin Sadaqallahul Azim. Kita bertemu kembali dalam My Quran Time. Kita sesi ulang kaji bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Hafiz, dan terima kasih diucapkan pada tuan-tuan yang sudah pun share di Facebook ataupun di YouTube dan terus bersama pada hari ini. Mungkin ada yang terlepas pada hari Ahad hingga hari Jumaat. Kita mengulang kaji kembali kepada halaman 312 hingga 317. Pada setiap hari Sabtu, insya-Allah ada tokoh-tokoh ilmuan yang akan mencerahkan kepada kita. Dan ayat yang dibacakan oleh Ustaz Tirmizi sebentar tadi daripada ayat yang ke-54 adalah antara jawapan Nabi Musa dalam berdakwah, dalam mengingatkan kepada Firaun, yang maksudnya makanlah dan ternaklah haiwan-haiwanmu, sesungguhnya demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Kita nak mengetahui apa maksud ulin nuha,
Di dalam al-Quran ini ada ulil absar, ada ulil aidi wal absar, ada ulil albab, tetapi di sini ulil nuha. Dan menarik, dalam surah ini ada 2 kali, ya, dalam ayat 54 dan juga pada ayat 128. Mari sama-sama kita dengar penjelasan daripada Fadil Ustaz Dr. Hafiz. Masya-Allah, alhamdulillah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat tadi itu menceritakan tentang bagaimana dialog Nabi Musa alaihi salam dengan Firaun. Sebelum dibacakan ayat tadi, ada beberapa ayat di mana Nabi Musa alaihi salam menerangkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah menjadikan bumi ini rata sebagai hamparan dan ada jalan-jalannya untuk memudahkan manusia mengambil manfaat daripada setiap yang ada. Bahkan disebutkan tentang Allah menurunkan hujan dan sebagainya. Maka ulin nuha yang dimaksudkan adalah mereka yang Allah kurniakan akal kepada mereka. Dengan daripada akal tersebut, mereka boleh tadabbur alam. Mereka menjadikan alam itu sebagai hujah bahawa Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Daripada nikmat-nikmat yang disebutkan itu boleh merujuk kepada Allah Huwar Razzaq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha pemberi rezeki. Daripada alam yang kita lihat, kita dapati Allah Subhanahu wa taala Huwal Ghani. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha kaya. Dan di dalam ayat yang sama, bila kita teliti, kita dapati nikmat-nikmat itu juga dapat kita rasai. Di situ kita dapat rasakan bahawa huwallah huwar rahman huwar rahim, Allah Subhanahu wa taala yang Maha penyayang, sehingga kan begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidak cukup dengan itu, orang-orang yang ulin nuha ini, daripada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan, mereka mengambil manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kulu dan makanlah, ya, maksudnya nikmatilah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan itu dengan jalan yang Allah Subhanahu wa taala redai. Jadi ulin nuha ini mereka yang boleh berfikir, ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan dalam masa yang sama nikmat-nikmat itu mereka manfaatkan sebaik yang mungkin. Baik, terima kasih diucapkan pada Dr. Hafiz, ya. Maksudnya ulin nuha ini mereka boleh melihat kepada alam, ya. Kalau katakan tadi ayat 128 mungkin di ujung nanti doktor, ya, melihat kepada sejarah dan mengambil manfaat, ya, mengambil manfaat, bukannya memudaratkan lagi keadaan, ya. Pasal ini ceramah pada Firaun kan, nak bagi clue pada Firaun, janganlah pergi kau ambil manfaat tapi lepas tu merosakkan kepada Mesir ini sendiri. Itu antara perkara yang diberikan di dalam ceramah, ya, ataupun peringatan Nabi Musa. Bila anak angkat, ya, bekas anak angkat telah dididik tapi tiba-tiba mengingatkan perkara ini, marahlah si Firaun. Maka apakah yang berlaku pada halaman 315 ini? Firaun mengumpulkan orang-orang pentingnya, dan kita lihat pada halaman 316 dibaling tongkat, bermulalah pertandingan tersebut di antara ahli sihir dan juga Nabi Musa pada ayat yang ke-65 sehingga ayat 66 67. Tapi ada yang menarik, bila tongkat Nabi Musa dibaling menjadi ular, ngap kepada segala ular-ular itu, ada ayat 70 yang kita ingin baca bersama dipimpin Ustaz Tirmizi. Yang kita ingin pencerahan daripada Al-Fadhil Ustaz Hafiz nanti ialah di sini highlight ni kepada ahli sihir sahaja. Orang-orang lain tidak dimaklumkan. Kita nak memahami apa yang berlaku pada keseluruhan tamasya pertandingan di antara Nabi Musa, Nabi Harun bersama dengan ahli sihir itu. Kita baca dahulu ayat yang ke-70. Silakan Ustaz. Baik, terus kita fokus pada ayat 70 surah Taha, buku surat 316. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ulqiyas saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Sadaqallahu.
Surah Al-Azim, lalu para tukang sihir itu merunduk sujud bersaraya berkata, kami percaya kepada Tuhannya Harun dan juga Musa. Banyak-banyak orang yang ada pada waktu itu, doktor, ya, ahli sihir pula. Kita ingatkan ahli sihir ni paling jahat sekali kan, dia sihir, lepas tu dia pun rasa dialah yang orang yang paling hebat, tapi dia sujud, orang lain tak pula dinyatakan bersujud. Boleh doktor jelaskan apa berlaku pada Firaun, pada Haman ke Qarun, kalau adalah Qarun waktu ini ya, ataupun rakyat Mesir, Bani Israel kan yang ada pada waktu ini, kalau boleh doktor jelaskan. Okay, Masya Allah, Alhamdulillah, perkara yang sangat menarik ya, bila mana kita ceritakan satu peristiwa apabila Firaun telah kumpulkan ahli sihir di satu tempat yang disebutkan makanan suwa ya. Dekat situ tempat adalah tempat perhimpunan, dan hari yang dipilih juga adalah hari yang menarik, itu Yaumuz Zinah ya, iaitu dikatakan sebagai hari perayaan, hari di mana rakyat di negeri Mesir tu bercuti, sehingga kan dikumpulkan semua rakyat-rakyat ini untuk menyaksikan peristiwa yang besar ini. Daripada sudut Firaun menyangka bahawa itu adalah hari-hari kemenangan dia, sedangkan dia tidak tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjukkan mukjizat yang hebat daripada Nabi Musa alaihi salam. Baik, daripada peristiwa itu, ketika mana Nabi Musa alaihi salam ditanya oleh ahli sihir sama ada kami yang mulakan ataupun kamu yang mulakan, lalu Nabi Musa alaihi salam mengatakan kalian mulakanlah dahulu. Kemudian ahli sihir ini yang bilangannya ramai sekali telah mencampakkan tali-tali mereka, lalu ketika itu berubahlah ataupun kelihatanlah tali-tali itu seperti ular yang bergerak laju. Dan kita tahu pada ketika itu juga Nabi Musa alaihi salam terasa cemas juga kerana khawatir bahawa orang yang menyaksikan akan percaya kepada ahli sihir. Maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk mencampakkan tongkatnya, lalu tongkat itu menjadi ular yang besar dan telah menelan ular-ular ahli sihir tadi. Mungkin doktor, kalau cakap tentang ayat 68 sebelum doktor pergi kepada ahli sihir sujud itu kan, ayat 68 tu ada perkataan la takhaf. Tadi doktor ada cakap khasyah dengan takhaf tu kan. Betul. Boleh terangkan dekat sini, jangan takut tu takut apa? Okey, dekat sini kalau kita lihat ayat yang sebelumnya menyebutkan fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Ya. Jadi ketika itu bila mana melihat ya, ada dua perkara yang sefaham saya, ada dua perkara yang menakutkanlah Nabi Musa alaihi salam. Pertama apabila melihat ya tali-tali tadi berubah menjadi ular ya. Manakala yang kedua adalah takut yang khawatir. Ya, orang-orang Bani Israel, orang-orang penduduk Mesir akan lebih menyokong kehebatan kerana mereka sedang menyaksikan satu peristiwa yang besar. Oh, hebat sekali ahli-ahli sihir ini. Jadi dikhawatiri mereka akan mengikut pula jejak ahli sihir tersebut. Tetapi apabila Nabi Musa alaihi salam sendiri menunjukkan mukjizat tersebut, pada ketika itu ahli-ahli sihir yang arif bahawa sihir ini ada batasannya. Mereka tahu bahawa sihir itu ada batasannya, tetapi bila mana mereka lihat apa yang Nabi Musa alaihi salam lakukan, mereka dengan penuh yakin bahawa ini melampaui batasan sihir, dan mereka meyakini ini bukanlah sihir tetapi ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi itulah yang mendatangkan keyakinan sekaligus keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita tahu bahawa peranan mukjizat terhadap ahli-ahli sihir ini daripada kekufuran membawa mereka kepada keimanan. Manakala Bani Israel yang menjadi pengikut Nabi Musa alaihi salam yang telah pun beriman kepada Nabi Musa, kepada Allah, apabila mereka menyaksikan perkara itu, menjadikan mereka semakin yakin, semakin percaya bahawa Nabi Musa benar-benar utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala disebutkan Bani Qibti ataupun penduduk Mesir pula, mereka tidak ada efek ya, kecuali mereka cuma merasa takjub
melihat satu pihak melawan dengan satu pihak yang lain, dan itu sekadar menunjukkan bahawa ketakjuban mereka dengan apa yang mereka lihat, ya, yang tidaklah membawa mereka juga turut sama berserta dengan Nabi Musa alaihi salam. Masa mereka ni tak ada ilmu. Kerana mereka tidak dapat membezakan di antara sihir dengan mukjizat. Sedangkan ahli sihir tadi dapat membezakannya. Jadi pada penduduk rakyat Mesir itu sekadar satu perkara yang hebat sahaja. Masya-Allah ya. Jadi itu antara perkara yang boleh kita belajarlah Ustaz ya. Maksudnya ahli sihir ini dia ada ilmu dia. Had mana sihir boleh pergi, tapi kalau tengok tongkat ni ini lain macam ni kan. Berbanding dengan orang-orang Qibti ataupun Koptik yang berada di Mesir itu, mereka tengok sekadar ular makan ular, macam tengok show lah Ustaz ya. Tengok dan hari cuti pula tu tengok magic je lah kan. Itu rasanya zaman sekarang pun suka juga tengok magic tersebut. Dan mungkin kalau ayat ini Ustaz ya, kita nak ambil sedikit, kalau ini mukjizat pada zaman Nabi Musa ya, bagaimana pula dengan mukjizat pada zaman Nabi Muhammad, Quran yang kekal sampai sekarang? Apa pelajaran bila kita bercakap tentang Quran sebagai mukjizat, boleh memberi kesan dan tidak memberi kesan? Adakah kena apa ciri Quran sebagai mukjizat boleh memberi kesan sehingga wasjud waqtarib itu tadi? Masya-Allah. Okey, jadi bila mana kita bicarakan tentang mukjizat Al-Quran, mukjizat yang paling agung. Di mana keistimewaannya adalah mukjizat itu memberi kesan kepada orang yang membacanya dan juga boleh memberi kesan kepada orang yang mendengarnya. Dan sebagaimana kita tahu, bukanlah semua yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih untuk mendapat hidayah menerusi Al-Quran, tetapi bagi mereka yang membuka hati mereka, mereka yang ingin mendapatkan hidayah daripada Al-Quran, maka dengan ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan mencurahkan hidayah apabila mendengar bacaannya ya. Sebagaimana kita dengar bacaan Al-Fadhil Ustaz Tirmizi, masya-Allah kan. Saya dekat sini masya-Allah terngiang-ngiang dengar bacaan tadi, masya-Allah yang sangat merdu. Mudah-mudahan ya orang yang mendengar ayat Al-Quran dengan hati yang terbuka, dengan ingin mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan dapat hidayah. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang ciri-ciri orang yang beriman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, dan apabila diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran kepadanya, maka bertambahlah imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi maksudnya tilawah itu penting Ustaz ya. Ya, betul. Tilawah itu, dan mungkin tilawah itu adakah baca sahaja ke, ataupun dia kena faham sekali, ataupun baca saja dah cukup? Masya-Allah ya. Masa Ustaz mengajar qiraat ni kan kita tanya extra sikitlah kan. Bila kita katakan bacaan ni sudah tentulah ya, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran itu pakejnya bacaan bersama dengan kefahamannya sekali. Ya, jadi apabila kedua-duanya bergabung, maka insya-Allah seseorang itu dapat menghayati dengan lebih mendalam tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya, insya-Allah. Masya-Allah ya. Jadi dengan ilmu inilah sebenarnya asas kepada tilawah, dan ialah amazing ya, amazingnya kepada ahli sihir ini bila dia sudah pun beriman, dia pula yang ceramah ya. Kalau kita tengok kepada ayat yang ke 72, 73, 74, 75, 76 itu, kerana mereka dah memang ada ilmu ya, cuma bila mereka ada ilmu yang tak berapa betul, dibawakan ilmu yang mantap, apatah lagi mukjizat, ia menyebabkan mereka ini mengeluarkan potensi-potensi mereka menjadi pendakwah pada waktu itu, walaupun selepas itu mereka diancam bunuh oleh Firaun. Maka inilah yang kita lihat sambungan pada halaman 317, halaman terakhir yang kita baca hari Jumaat semalam kita baru baca, iaitu kita lihat bagaimana Nabi Musa yang diancam, Bani Israel yang ditindas, mereka diberikan peluang untuk bergerak ya, keluar daripada Mesir. Dan inilah yang kita lihat pada ayat 82, ada peringatan daripada Allah yang menarik bila mereka diberikan macam-macam, diberikan manna wassalwa, diselamatkan, diberi janji. Tapi ada ayat 82 yang kita ingin baca untuk kita fahami apa mesej sebenar untuk kita juga. Kita sama-sama dibaca Ustaz Tirmizi. Ayat 82 Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wa in
Sadaqallahu. Dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi yang bertaubat, beriman dan berbuat kebaikan kemudian tetap dalam petunjuk. Ini adalah ayat yang hadir selepas diingatkan pada Bani Israel bahawa mereka diberikan keselamatan, diselamatkan, anjainakum pada ayat 80, dan kemudian mereka diberikan janji di Tur dan juga mana wasalwa Ustaz ya. Disuruh makanlah ya, dan yang penting jangan melampau. Jangan melampau dalam bentuk jamak Ustaz ya. Kulu dan juga wala tatghaw. Tetapi dalam ayat yang ke-82 ini ada mesej untuk taubat, iman, amal, tapi dalam bentuk mufrad Ustaz. Tambah sikitlah ya, dalam bentuk singular ataupun seorang-seorang sahaja. Yang tadi suruh makan ramai-ramai, tapi ayat 82 tu seorang-seorang. Pohon pencerahan daripada Ustaz. Okay, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nampaknya semakin menarik ya perbincangan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam kini lebih tertumpu kepada Bani Israel. Mereka yang menjadi pengikut Nabi Musa alaihi salam. Masya-Allah. Ayat ini sebenarnya mengisarkan tentang bagaimana Allah mengingatkan sekali lagi. Masya-Allah kan? Itu peringatan demi peringatan, nikmat demi nikmat, sebagaimana kita sebutkan pada permulaan tadi. Allah sebutkan tentang nikmat kepada Nabi Musa alaihi salam. Sekarang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan memanggil mereka ya Bani Israel, wahai Bani Israel, qad anjainakum min aduwikum. Masya-Allah. Allah Subhanahu wa taala ingatkan tentang ancaman yang membuatkan mereka hampir-hampir saja terbunuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat keselamatan kepada mereka yang wajib mereka syukuri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan tentang kitab Taurat, ya, kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jadi Syekh As-Sa'di menyebutkan bahawa daripada nikmat-nikmat ini Allah Subhanahu wa taala telah gabungkan kedua-dua nikmat, iaitu nikmat daripada sudut agama dan begitulah juga nikmat daripada sudut dunia. Ya, kedua-dua mereka dapat merasakannya. Kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kulu min tayyibati ma razaqnakum, Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan supaya mereka makan, supaya mereka menikmati rezeki yang Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada batasannya, iaitu wala tatghaw, dan janganlah kalian melampaui batas padanya. Fayahilla alaikum ghadabi, tetapi Allah bagi peringatan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu, maka janganlah melampaui batas, kerana sekiranya kalian melampaui batas, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada mereka. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka, maka mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana yang disebutkan tadi, ini adalah berbentuk jamak kepada semua mereka. Kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa inni laghaffar, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan kepada mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dekat sini ada peringatan kepada kita semua, ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan nikmat demi nikmat, dan kadang-kadang ada yang lakukan perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka datanglah firman Allah Subhanahu wa taala tentang keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi apabila dikatakan taubat, ya, taubat ini, dan ia bersifat mufrad, kerana apabila seseorang itu melampaui batas tadi bukanlah secara beramai-ramai kan, ya, tetapi bila yang dikatakan nikmat itu, nikmatilah kamu beramai-ramai, tetapi kadang-kadang ada daripada mereka yang melakukan kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada mereka. Sekiranya mereka ada melakukan dosa, maka Allah akan memberikan kemaafan kepada mereka sekiranya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini secara sekaligus menggambarkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah dengan memberikan pelbagai rezeki kepada Bani Israel, dan dalam masa yang sama juga menunjukkan betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi keampunan kepada mereka yang telah melakukan dosa dan mereka memohon keampunan daripada Allah. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Dr. Muhammad Hafiz yang menjelaskan bahawa apabila di perkara-perkara baik
buat sama-sama ya, tapi kalau ada individu yang berbuat kesilapan, masing-masing bertanggungjawab untuk bertaubat, beriman, baiki amal, moga-moga terus dipandu. Inilah yang kita ingin bina, harapnya dengan 6 halaman kita ulang kaji ini kita makin dipimpin Allah. Kita berdoa di hujung ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali, insya-Allah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Hafiz ya, dalam masa yang terhad ini dapat menjelaskan beberapa perkara untuk kita terus berazam mengikut jejak Nabi Musa, dan inilah yang kita ingin sama-sama laksanakan. Ingatkan dalam masyarakat dengan sumbangan tuan-tuan dalam tabung gerakan Al-Quran, satu platform kita bersama ya, kita berjuang dengan segala nikmat yang Allah telah berikan. Kita tahu bahawa ia adalah satu aset untuk kita gunakan dalam perjuangan mengingatkan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Dr. Muhammad Hafiz. Harap dapat kita bersama lagi pada sesi akan datang ya. Terima kasih kepada Ustaz, dan kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.